Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini video ketiga dalam bab reka bentuk mekanikal. Okey, video ketiga dalam bab reka bentuk mekanikal. Okey, ini juga Azli ni ya. Okey. Kita dalam video yang ketiga, jadi kita masuk kepada subtopik yang ketiga, 2.2.3, menghasilkan lakaran 3D reka bentuk gadget yang menggunakan komponen sistem mekanikal yang dipilih. Okey. Cikgu nak terangkat tajuk dulu. Jadi dalam tajuk ni kita nak fokuskan kepada pereka bentuk tu dia nak hasilkan lakaran 3 dimensi. Lakaran 3D tu 3 dimensi. Jadi dalam ni kita akan sentuh pasal melakar. Cikgu harap kamu di tingkatan 2 dah boleh mahir melakar. Nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Kemudahan banyak pada kamu. Dah ada dah video teknik melakar, teknik melukis, semua dah ada. Nak dengan tak nak aje. Jadi cikgu tak boleh nak buat apalah. Okey? Kalau kamu tak nak. Okey. Okey, jadi lakaran 3D. Lakaran 3D. Okey, ingat lakaran ni mestilah 3 dimensi. Tapi bagi cikgu kamu tak ada masalah sebab kamu main game pun lebih daripada 3D dah. Okey. Okey, kita nak lakar 3D apa dia? Nak buat lakaran 3D untuk apa? Untuk reka bentuk gadget. Untuk reka bentuk gadget ataupun produk lah yang menggunakan komponen sistem mekanikal yang dipilih. Cikgu nak tekan kat sini ni. Gadget ni ataupun komponen ni bukan gadget. Produk ni tak semestinya bila sebut mekanikal dia mesti ada pergerakan. Kadang-kadang dia tak ada pergerakan berputar pun, tapi dia ada komponen mekanikal kat situ. Okey, kita tengok apakah yang penulis buku teks ni nak sampaikan kepada kita. Okey. Setelah pereka bentuk, mengenal pasti idea inovasi. Lepas pereka bentuk ni kamulah dapat mengenal pasti idea. Dia dapat idea inovasi, maksudnya dia nak buat pengubahsuaian. Benda tu dah ada, tapi nak ubah kepada bentuk baru, tapi masih lagi benda yang sama. Itu inovasi. Yang akan dilakukan pada gadget lampu basikal. Jadi dalam contoh kita ni, kita nak buat gadget ni ialah lampu basikal. Okey, jadi sebelum kita pergi buat lampu tu, ambil gergaji, ambil bahan, kita buat lakaran dulu. Iaitu lakaran perkembangan idea akan dihasilkan. Jadi seperti dalam tingkatan 1, lakaran-lakaran idea kita ni, idea tu nak datang bukan hanya daripada satu contoh. Kita boleh gunakan beberapa contoh yang mana kita bolehlah dapat idea daripada banyak contoh. Kalau ada satu je idea, mana nak dapat pilihan? Okey. Semasa menghasilkan lakaran perkembangan idea ni, elemen dan prinsip reka bentuk akan diambil perlu diambil kira. Ini form 1 juga. Apa itu elemen, berapa elemen, apa itu prinsip, berapa prinsip reka bentuk. Itu cikgu tak nak ulang lah. Kamu tengok buku teks balik. Okey. Kenapa kita kena ambil kira elemen dan prinsip reka bentuk ni? Sebabnya untuk memastikan gadget yang kita hasilkan tu memenuhi kehendak siapa? Kehendak pengguna. Namun fungsi utama gadget mestilah dikekalkan. Kena ingat, kalau kamu ni pereka bentuk, kamu akan melaksanakan apa yang disuruh oleh
pelanggan. Jadi kalau kita dah buat lakaran idea kita, kenalah rujuk balik pelanggan. Betul ke apa yang dia nak tu, ataupun kita boleh lihat kembali kita punya borang soal selidik kita tu masa project brief tu. Tengok sesuai ke tak dengan apa yang pelanggan nak. Okey. Jadi kita kena apa? Ambil kira elemen dan prinsip reka bentuk. Okey. Lakaran reka bentuk akhir. Okey. Lakaran reka bentuk akhir. Contohnya kita ada 3 lakaran idea. Daripada 3 tu kita buat rangkuman, dapatlah lakaran reka bentuk akhir. Okey. Yang mana lakaran reka bentuk akhir ni yang melibatkan penggunaan komponen mesti ditunjukkan dengan jelas. Sebab itulah kamu kena berlatih melakar supaya apa yang kamu cuba nak sampaikan dalam bentuk lakaran orang lain dapat, orang lain faham, pelanggan faham, kawan-kawan faham. Okey, selain daripada lakaran kamu tu jelas, okey, kamu juga perlu letak maklumat lain seperti bahan apa nak pakai, apakah fungsi komponen tersebut, saiznya besar mana, warna apa nak guna. Tu semua kena label. Label. Ni contohnya. Dia ada idea berapa tu? Idea dia ada 3. Ada 3 ataupun mula-mula ada 2 lah. Ada 2. Idea 1 lampu biasa. Idea 2. Sebenarnya 2 idea mula-mula. Dia nak tengok. Dia nak buat lampu basikal. Jadi dia ambil lah beberapa contoh lampu. Ada yang dia ambil idea 1 tu, dia ambil lampu basikal betul. Idea 2 lampu juga tapi tak ada kat basikal, torchlight. Jadi dia gabungkan antara idea 1 dengan idea 2, dapatlah idea 3. Tapi apa yang cikgu nak cakap tu, lakaran ni, idea 3 ni adalah lakaran reka bentuk akhir. Cuba kamu lihat lakaran dia kemas, cantik, ada label, ada juga dinyatakan bahan apa nak guna. Jadi senang tengok, dah faham bentuk dia macam mana. Ni 3D lah ni. Kalau tak nampak bentuk dia bulat, nampak macam lepeh je, itu bukan 3D, itu 2D. Kalau tak nampak langsung, itu kelas didik. Kelas D. Gurau je. Okey? Okey, dah habis. Untuk yang video yang ketiga. Sekian, terima kasih.